Terbalik tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatlifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kan uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kullih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. اللهم يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي اكشف همنا وغمنا وكربتنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. إخوة الإيمان أهل القرآن، الحمد لله. Pada pagi ini kita nak lanjutkan kuliah tafsir kita dan kita akan baca satu ayat je pagi ni, lebih kurang satu ayat ni setengah muka juga ni, ya. Ayat 35. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada suratul Ahzab. Dan alhamdulillah, pertama sekali terima kasih sahabat-sahabat, al-ikhwah wal akhawat, ibu-ibu, saudara-saudara yang dah sempat bersama. Dan insya-Allah mungkin sebentar lagi anak-anak kita juga akan masuklah, ya, mengikuti pengajian pada pagi ini tuan-tuan, ya. Jadi seperti mana biasa, ya, kita akan mulakan dengan bacaan dan terjemahan, ya. Bersedia tuan-tuan baca sama-sama ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, apa khabar semua? Datuk Datin, tuan-tuan, anak-anak pelajar sekalian. Agak-agak lagu apa saya baca tadi tu? Taranum apa tuan-tuan? Belum boleh jawab lagi ya. Tak apalah. Kang siapa yang free boleh jawab tuan-tuan Jadi insya-Allah seperti mana biasa rujukan kita Tafsir Al-Munir Al-Allamah Syekh Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Maka di bawah tajuk kesamarataan antara lelaki dan perempuan dalam beramal, dalam ganjaran dan pahala. Tuan-tuan Okay, Alan Syukran Nadib, terima kasih tuan-tuan. Jadi maknanya sama ya. Orang lelaki beramal ada bahagian, orang perempuan pun ada bahagian tuan-tuan. Ini merupakan tajuk utama ya tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan lihat apakah kandungan, dan kita baca tadi ada 10 kelompok kluster yang diberikan dalam suratul Ahzab ini. Ada dalam ayat 35 ini ada 10 kumpulan. Yang pertama muslimin muslimat, yang kedua mukminin mukminat, yang ketiga qanitin qanitat, yang keempat sadiqin sadiqat, yang kelima sabirin sabirat, yang keenam khashiin khashiat, yang ketujuh mutasaddiqin mutasaddiqat, yang ke-8 saimin saimat, yang ke-9 hafizin furujahum wal hafizat, yang terakhir yang ke-10 wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ada 10 kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka keampunan dan anugerah yang hebat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mari kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Prof Wahbah di sini tuan-tuan. Kita mulakan dengan i'rab. Saya kira saya tak baca i'rab lah tuan-tuan. Dari sudut balaghah pun tidak dibaca. Cuma dari sudut mufradat nanti kita tengok sikit. Mufrad lughawiyah halaman berapa? 332. Yang ada nota, yang ada kitab PDF 332 tuan-tuan nanti kita nak beza apa beza Islam dengan iman. Okey tuan-tuan, muslimin muslimat tak sama dengan mukminin dan mukminat. Okey tuan-tuan, itu satu bab lah. Kemudian juga termasuk qanitin, yang kluster yang ketiga, qanitin dan qanitat. Qanitin itu tuan-tuan daripada perkataan qunut. Ya, qaf nun waw ta, qunut. Okey, maka kita dah baca dulu wa may yaqnut minkunna. Siapa yang tunduk dan taat di kalangan ibu-ibu kita, di kalangan ummahatil mukminin. Okey tuan-tuan, qunut kullul lahu qanitun, semuanya tunduk dan patuh. Jadi qunut itu ialah tuan-tuan dari sudut lughah dia tunduk patuh yang berterusan dalam ketaatan. Boleh? Itu qunut. Dia kalau ta lain pula makna dia. Al-qanut itu putus asa dan kecewa. Ta lain, ta lain tuan-tuan, itu bahasa Arab lah. Taib. Kemudian okey, nanti dia akan detailkan lah apa yang beza antara khusyuk, apa beza di antara khudu'. Okey tuan-tuan. Taib. Sebab nuzul ayat, sebab turun ayat yang mulia ini tuan-tuan, menurut catatan Imam Tirmizi dalam hadis yang kata hasan daripada Sayyidah Ummu Umarah radhiyallahu anha al-Ansariyah. Kata dia, Rasulullah, kata Ummu Umarah, Rasulullah di bangsa Ansar tuan-tuan, bangsa Ansar ni Nabi puji kerana perempuan ni jenis tak segan belajar. Jadi kita belajar jangan segan, jangan malu untuk bertanya, untuk masuk kuliah, untuk join online dan sebagainya tuan-tuan. Maka kata Sayyidah Ummu Umarah, wahai Rasulullah, dalam Quran sebut lelaki kita orang perempuan ni langsung tak ada bahagian kau. Maka turun ayat ni,
dia pasangkan muslimin ada muslimat, mukminin ada mukminat, qanitin ada qanitat. Ashraf, apa beza qanitin dengan qanitat, muslimin muslimat? Ashraf ni tak payah nak tanya dia mana pok sebut nama dia ni. Sabirin sabirat, apa beza dia tu? Jamak apa dipanggil tu? Okey, siapa yang dah masuk ni boleh jawab lah. Jamak apa dipanggil tu? Yang lelaki satu jamak, yang perempuan ada jamak yang lain. Ini dalam bahasa Arab kita belajar, Ashraf kan? Taibah tak masuk lagi. Tuan-tuan, itu perbezaan. Ada perbezaan. Jadi maknanya ini menjawab kepada permintaan Sayyidah Ummu Umarah Al-Ansariyah. Kata, ada orang perempuan ada bahagian dia dalam Islam. Perempuan ni tidak dikesampingkan, tidak dipinggirkan. Perempuan pun ahli syurga juga. Tuan-tuan Taib tu pandangan pertama. Ada riwayat kedua Imam Tabarani, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada perempuan zaman Rasulullah lelaki dalam Quran, perempuan tak ada, turun ayat ini. Pendapat yang ketiga tuan-tuan daripada Ibnu Sa'ad, daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu an, ketika mana disebut nama isteri-isteri Nabi, kita dah baca semalam 2 hari lepas, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa', wahai isteri-isteri Nabi, kamu tak macam orang lain. Maka isteri Nabi disebut, apa ciri-ciri isteri Nabi disebut, pilihan dan sebagainya. Maka kata wanita-wanita zaman Nabi SAW, kalaulah laukana fina khairun la dhakarana, kalaulah kita ni orang baik, mestilah nama kita pun disebut dalam Quran. Ni kata orang perempuan. Tuan-tuan, maka Allah turunkan ayat ini. Special kan? Jadi Quran sedang turun. Ada permintaan, maka Allah jawab. Ada permohonan, Allah berikan respon. Tuan-tuan, terus. Tuan-tuan, tayyib. Saya punya soalan tak jawab lagi ni Ashraf. Satu tadi, lagu apa yang kita baca Taranum tadi. Yang kedua, apa beza muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dari sudut jamak, kita panggil jamak apa dalam bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian, dan lagi satu lagi dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan juga Imam Nasa'i, dan tuan-tuan bahawa Ibnu Jarir daripada Abdul Rahman bin Syaibah radhiyallahu an, dia kata ayat ni lebih fokus kepada nama Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya kata Sayyidah Ummu Salamah, saya pernah tanya Nabi SAW, kenapa kita orang perempuan ni jarang disebut nama kita dalam Quran, tak ada disebut. Maka Nabi senyap je. Nabi senyap tu kenapa tuan? Menunggu wahyu turun. Okey, maka turunlah wahyu tuan-tuan. Nabi tak jawab depan Sayyidah Ummu Salamah, Nabi jawab atas mimbar. Sayyidah Ummu Salamah kat rumah, dia sambil-sambil tu dia dongah, dia cuba curi dongah apa yang Nabi nak sampaikan atas mimbar. Suara Nabi kuat, tak pakai mikrofon. Sebab dan rumah-rumah isteri-isteri Nabi ni kan berhubung dengan masjid kan, tuan-tuan. Maka dia dengar apa yang Nabi sebut. Wahai manusia, Nabi khutbah atas mimbar, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai selesai tuan-tuan. Ya betul, terima kasih Ummu Aisyah. Untuk yang muslimin jamak mudzakkar salim, untuk muslimat jamak muannas salim. Okey, tuan-tuan, selesai yang itu sebab nuzul ayat. Adapun sempena tuan-tuan hubung kait antara ayat 35 ini dengan ayat yang sebelum-sebelum ini tuan-tuan, menceritakan bahawa Allah memberikan perintah kepada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi kita tahu buat dosa double, buat pahala pun dapat ganjaran yang berganda tuan-tuan. Maka Allah terangkan kita juga yang bukan keluarga Nabi, bukan ahli bait, bukan isteri-isteri Nabi pun, kita mempunyai peluang yang tidak kurang hebatnya tuan-tuan. Maka kita terus kepada tafsir dan penghuraian tuan-tuan. Ayat ini janji Allah kepada kita lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, kalau taat, kita bersifat dengan sifat-sifat yang dijanjikan, ada 10 ciri tuan-tuan, maka insya-Allah tanpa ada beza gender tuan-tuan, dia akan ada bahagian. Walaupun kau perempuan, kau rajin, kau dapat. Kau lelaki pemalih, tak payahlah dah. Dia tak kira tuan-tuan lelaki ke perempuan. Islam dibagi peluang sama rata. Itu Islam. Tidak seperti sebahagian tamadun dan agama yang meminggirkan wanita. Islamlah yang mengangkat kedudukan perempuan. Ada suratul Nisa, tidak ada suratul Rijal. Tuan-tuan, Tayyib qala, huraian dia. Yang pertama,
iaitu ciri yang pertama, muslimin itu orang Islam. Kalau Islam tu penghayatan agama. Kalau kita kata anta muslim, itu soalan yang betul. Kita tak kata anta Islam, tak. Kalau kita nak burak dengan orang, Datuk Muhaidah nak tanya kawan dia, anti muslimah, kita tak tanya dia anti Islam, tak. Muslimah, mukminah, qanitah. Itu dia beza, tuan. Dia akan gunakan isim. Okey? Isim fa'il, ya. Tuan-tuan, jadi Islam tu apa? Islam tu tunduk, patuh, mengikut segala perintah agama, sama ada qawlan wa amala, cakap dan perbuatan. Itu Islam. Ciri yang kedua, iman. Iman ni pula, tuan, tasdiq at-tam, membenarkan sepenuhnya. Mesti kita benarkan syariat, hukum hakam, adab, tuan-tuan. Cuma kalau ditanya mana lebih tinggi, iman ataupun Islam? Okey, jawapannya iman lebih tinggi. Iman dah kau jauh hati dalam kepercayaan, keyakinan. Islam kerja luaran. Islam syariat, tuan-tuan. Iman akidah. Iman akidah lebih tinggi daripada Islam. Melengkapkan selepas Islam dan iman, dalam STT kita belajar apa? Ihsan. Tuan-tuan, taib. Jadi disebut di situ, tuan-tuan, iman lebih khusus, tuan-tuan, daripada Islam. Iman lebih dalam daripada Islam. Dalilnya dalam suratul Hujurat, Allah sebut, tuan-tuan, orang-orang A'rab ni kata amanna, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab, orang kampung Qabar, kami dah beriman. Allah kata tak. Qul lam tu'minu, korang belum sampai level iman lagi. Korang baru sampai walakin qulu aslamna, korang baru sampai level Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum meresap, bersebati dalam jiwa kamu. Kamu baru berlatih dari sudut praktikal Islam. Mengaji Quran, pergi puasa 6, nanti musim haji dah buka ni kita pergi haji. Kita itu Islam yang zahir. Kalau iman dia dah meresap dalam jiwa, tuan, maka iman lebih dalam daripada Islam. Tuan-tuan, itu kena faham. Tuan-tuan, taib. Jadi kesimpulannya, iman lebih tinggi daripada Islam, dan ihsan itu melengkapkan iman dan Islam. Yang ketiga, ciri yang ketiga, tuan, kunut. Kunut tu apa? Berterusan dalam melakukan amal soleh dan ketaatan. Melakukan ketaatan dengan ketenangan. Maka banyak dalil, tuan-tuan. Kalau anak-anak tahfiz, anak-anak yang hafiz Quran, dia beruntung. Dia banyak baca ayat-ayat. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Tuan-tuan kan, itu ada qanit. Perkataan qanit. Ya, qanitun. Bukan qanit Negeri Sembilan tu. Nilai Negeri Sembilan ke Selangor. Tuan-tuan, amman huwa qanitun. Qanit tu maknanya, tuan, kunut. Tunduk, patuh. Ya, kullul lahu qanitun. Semua tunduk dan patuh. Planet, bumi, bintang, cakrawala, apa sebut makhluk, tuan-tuan, semua tunduk dan patuh. Manusia yang doge. Qanitun. Kullul lahu qanitun. Semua taat, semua. Allah panggil Sayyidah Maryam. Allah kata apa? Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. InsyaAllah surah Maryam ni, Kak Yati, kita akan sambung nanti kalau diizinkan. Di Qudwah nanti kita khatam surah Yusuf, kita sambung surah Maryam. Dia partner dia kono lah. Surah Yusuf dan surah Maryam ni dua surah yang dibaca dalam syurga, yang menjadi hiburan ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, Allah panggil Sayyidah Maryam, ya Maryamu qunuti li rabbiki. Wahai Maryam, kunutlah. Kunut ni kita kata tadi, subuh tadi kita baca doa kunut. Nisfus Tsani daripada bulan Ramadan, witir kita baca doa kunut. Sekarang ni kita baca kunut nazilah untuk membantu tentera Islam kita di Aqsa. Allah panggil, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Maknanya, taatlah kamu, teruskan kamu dalam ketaatan, amal soleh. Itu maksudnya, kunut itu ialah, tuan-tuan, tunduk, patuh, taat. Okey. Maka kalau kita boleh tengok, kata Syekh Wahbah di sini, tuan, kesimpulan Islam tu amalan zahir. Melafazkan 2 kalimah syahadah, menyempurnakan rukun Islam yang 5. Lepas tu datang maqam iman. Iman ni, tuan, kita benarkan apa yang kita buat ni bukan munafik, bukan olok-olok. Kita buat itu berdasarkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada rukun iman yang 6. Baru datang, tuan-tuan, lepas iman Islam, datangnya ketenangan,
khusyuk, takwa. Itu apa dia tuan? Itu ihsan, itu tasawuf. Okey, selesai. Yang keempat tuan-tuan, ciri yang keempat yang Allah janjikan iaitu cakap benar. Kan? Ini satu ciri yang terpuji. Beruntunglah orang yang namanya Siddiq. Ya, tuan-tuan. Sebab orang yang tanda iman itu ialah benar. Tanda munafik itulah membongak. Tuan-tuan, man sadaqa najah. Siapa yang lurus, yang benar, dia akan berjaya, dia akan selamat. Jadi sadaqa najah tu fi'il apa? Sadaqa dengan najah fi'il apa? Tuan-tuan, Tarannum tadi belum menjawab lagi Tarannum apa? Tuan-tuan, dan hadis menyebutkan kita ni kena benar. Ini ciri yang penting tuan-tuan, ya, sebab datangnya benar selepas kita tunduk dan patuh. Lepas qunut tadi tu datangnya siddiq. Okey, poin yang kelima. Ciri yang kelima, ciri ahli syurga yang kelima, sabar dalam ketika ditimpa ujian. Tuan-tuan kan? Jadi sabarlah sikit. Pagi-pagi nak ngantuk. Puasa 6 walaupun kita kena kurung pun kuih raya banyak, lapar. Kan? Jadi itu kesabaran kita lah, menguji kesabaran kita kan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan ketika musibah. Fi'il madhi bagus Dip, betul. Ya betul Taibah. Man sadaqa najah. Terror Datuk ni macam mana dia dapat jawapan ni? Kak Mahidah, Tarannum Nahwan. Tahniahlah, betul lah. Ya, Tarannum itu Nahwan. Sadaqa najah, fi'il madhi. Okey, bagus semua. Tarannum pun betul, fi'il pun betul. Okey. Nanti saya belanja semua, tuan-tuan. Pergi sarapan kedai masing-masing. Tayyib, sabar tuan-tuan sikit. Ya, sabar tuan-tuan itu ciri orang yang rasikh, yang mantap iman. Kan, tuan-tuan. Jadi sabar tu dah masuk bab akhlak kan? Ihsan. Tadi kita dah bincang Islam, iman, ihsan. Nampak tak? Quran dah menerima Quran memperkenalkan 3 konsep ni tuan, 3 rukun agama ni. Yang keenam, tuan-tuan, khusyuk. Khusyuk ini juga ihsan. Apa khusyuk? Tenang, tak ada semayang garuk-garuk, cabut uban, garuk hidung. Tak ada. Tuan-tuan, tenang, tawaduk, hatinya rendah diri, tuan-tuan, takut dengan azab, muraqabah. Maka itu kita mengaji bab ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Tuan-tuan, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mana nak cokau rendang kerang zilah hoi, nak rentas tak boleh. Kau buat ti kau post. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut satu. Kemudian jadi maknanya khusyuk. Cuba kita belajar khusyuk kan. Kemudian ciri yang ketujuh, tuan-tuan, ini semua samarat, ini semua buah daripada iman dengan Islam. Okey, iaitu ihsan tasawuf tuan-tuan. Kemudian yang ketujuh, kita pemurah, at-tasadduq bil mal. Ya, lebih-lebih lagi kumpulan yang memerlukan. Jadi tengoklah kalau Aman Palestin ke apa-apalah NGO yang betul lah, bukan kelepek duit kita. Memang dia sampai kepada saluran dia, bukan saluran masuk poket dia, tak. Sampai kepada saluran. Jadi kita bermurah hati, insya-Allah menyumbang kadar yang kita mampu tuan-tuan. Ya, wajib sedekah wajib, zakat, sedekah sunat, infak, semua kita lakukan kerana taat dan kerana kita kasih dan simpati dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun faham tuan-tuan, itu antara 7 kelompok, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Taala nanti di hari kiamat tuan-tuan. Ya, itu bab sedekah. Ya. Kemudian tuan-tuan, memang itu kata Syekh Wahbah di situ tuan-tuan, halaman berapa Ustazah dapat hadis tu? Kita ni tak suka sedekah. Kita sayang harta. Muka surat 336 ya. Saya nak tahu Sir Ali, Dr. Ali Siraj. Muka surat nama apa Facebook? Sir Ali kalau dah masuk tolong 336 336 tuan-tuan, tengok kat situ, nafsu kita ni tak suka sedekah. Kita kedekut. Tuan-tuan tapi tuan-tuan, orang yang dapat memecahkan sifat tamak, haloba, kedekut tu, dia orang yang bagus. Orang yang ada bukti keimanan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Tuan-tuan, kita sayang harta, zakat pun tak nak keluar, apatah lagi infak ke apa tak suka tuan-tuan, tapi kita tarbiyah diri kita untuk menjadi orang yang memberi tuan-tuan. Yang ke-8, puasa sunat
puasa fardu dan sunat. Dan tuan-tuan, kita ambil perkataan puasa ini merupakan zakat badan. Zakat kita, badan kita ni pun kena dia zakat kan. Zakat badan apa? Puasa. Tuan-tuan maka sebab apa tuan-tuan? Dengan berpuasa itu sama ada fardu ataupun sunat, tuan-tuan, dia menzakatkan badan kita, menyucikan hati kita, membersihkan perasaan kita daripada benda-benda yang tak baik, tuan-tuan. Dan contoh perhatikan tu perkataan Sayyidina Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an, salah seorang tabi'in, tuan-tuan, di antara tabi'in besar. Sayyidina Sa'id bin Jubair, dia kata apa? Barang siapa yang puasa Ramadan dan 3 hari setiap bulan, kalau 3 hari Syawal, 6 hari Syawal kita boleh lagi ni, 3 hari setiap bulan kena istiqamah. Dia termasuk dalam ayat ini, was-saimina was-saimat, orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Nampak tuan-tuan? Okey. Jadi maknanya macam mana nak dapat title ayat ini? Kena puasa Ramadan, alhamdulillah, kena tambah 3 hari setiap bulan. Tak kisahlah hari putih ke, macam insya-Allah hari Selasa, Rabu, Khamis ni hari putih. 13, 14, 15 Syawal. Kalau tuan-tuan puasa esok Isnin, dapat 2 kelebihan. Satu, puasa hari Isnin, yang kedua puasa Syawal. Tuan-tuan puasa pula hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Selasa, Rabu, Khamis, dapat tuan-tuan puasa hari putih dan puasa Syawal, dan Khamis dapat 3 kelebihan. Hari Khamis puasa puasa Syawal, puasa Khamis, puasa hari putih. Jadi insya-Allah usahakanlah puasa tuan-tuan. Kan? Jadi 3 hari sebulan, bukan Syawal je, masuk esok Zulqaidah, Zulhijjah, ambil 3 hari 3 hari. Tak kisahlah awal bulan ke tengah bulan ke hujung bulan, hari putih ke hari hitam ke, tak kisah. Termasuk dia akan tersenarai daripada ayat yang kita baca pagi ni, orang yang puasa fardu dan sunat. Yang ke-9, iffah, menjaga maruah diri, menjaga kemaluan tuan-tuan daripada melakukan perkara-perkara yang tertegah, tuan-tuan. Dan yang tuan-tuan, sebab apa tadi kaitan 8 dengan 9? Maulana Inamul Hasan, apa kaitan 8 dengan 9? Puasa menahan syahwat perut. Adapun yang ke-9 ni iffah, menjaga maruah tu menahan syahwat faraj. Itu tuan-tuan. Dan yang ke-10, poin yang ke-10, ciri yang ke-10 ahli syurga Allah sebut, iaitu az-zikrul kathir lillahi ta'ala, banyak berzikir. Okey, banyak berzikir. Tuan Rahman, bulan Syawal ni bukan setakat 6, bahkan 16. Maksud saya, maksud 16 tu kalau kita sekarang ni free kan, kita tak boleh pergi raya, orang pun tak boleh raya rumah kita. Jadi kita puasalah. Selalu tu 6 hari tu pun macam seksa kan. Memang susah sengsara lah kita nak puasa 2019 dan sebelumnya. Tapi sekarang ni 2020, 2021 ni kita kena kurung, kena ikut perintah isteri Nabi, waqarna fi buyutikunna, duduk kekal kat rumah, stay at home. Jadi peluang nak puasa tu banyak lah. Mungkin kau rajin sampai kepada 16, 20, dia boleh puasa 29 hari contohnya. Dia tak puasa hari pertama 1 Syawal je sebab tak boleh puasa. Hari lain semua dia puasa. Itu maksud saya Tuan Haji Rahman. Kalau Azila pula, maknanya tak mesti hari putih. 3 hari bulanan itu saya kata tadi, boleh awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, terpulang. Tapi kalau kita dapat buat hari putih, tu lagi power lah sebab dia berturut-turut kan. Jadi cabarannya lebih besar. Jadi cabaran lebih besar, pahalanya lebih banyak. Tuan-tuan sekalian, ciri yang ke-10 apa? Banyak berzikir. Apa zikir? Istihdar azamatillahi ta'ala fil qalb. Kita hadirkan Allah dalam hati kita. Itu dipanggil zikir sir. Zikir khafi. Allah dalam hati. Hu al-latif. Ya Allah. La ilaha illallah. Dalam hati kita sentiasa ada. Itu zikir yang banyak, berterusan. Dan kita bersihkan lisan kita daripada menyebut benda yang tak betul. Tuan-tuan, semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir ini biasanya, kata Syekh Wahbah di sini tuan, kalau ciri yang ke-10 ni, zikir ni dia akan sebut banyak dalam semua keadaan. Qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, berdiri, duduk, baring. Saya orang PD tuan-tuan, dulu dengan Tuan Guru Haji Dollah, Syekh Abdullah Sijang, Datuk Abdullah Sijang tuan,
Kita zikir berdiri, pegang tangan. Allah Hayyun, Allah Hayyun. Di PD dulu. Saya budak-budak lagi tuan. Zikir ramai-ramai. Berdiri. Duduk. Lepas subuh tuan-tuan, lepas qabliyah subuh, mengereng dulu. Zikir. Baru bangun qomat. Tapi kalau tak kena mengereng, turun lolap, tentu tak subuh tuan-tuan. Ya? Maknanya zikir itu dalam semua keadaan. Dan zikir ini, poin penting dia Allah sebut وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Maknanya kathir, kena zikir banyak-banyak. Bahkan tuan-tuan, kehidupan kita ni semua akan dipenuhi dengan zikir. Nampak tuan-tuan? Maka 10 ciri ini tuan ditutup dengan zikir. Kata Syekh Wahbah tuan-tuan, muka surat apa? Dah masuk 337 yang ada nota tu. Cuba tengok. Tuan-tuan, 337. Ya. Jadi Allah tutup. Patutlah saya berperasan. Kata Datuk Muhaidan ni dia minat tarannum. Dia ada pandai sikit qasidah, nasyid-nasyid. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Jadi ditutup adab ciri-ciri yang 10 ni tuan-tuan dengan zikrullah. Selepas tadi kita dah jaga amalan yang zahir, Islam, tunduk, iman, keyakinan, qunut, siddiq, sabar, khusyuk, sadaqah, saum. Tuan-tuan, ditutup dengan zikrullah, iaitu kena jaga niat segala-gala itu dengan keikhlasan. Tuan-tuan sehingga dalam hadis yang masyhur ini disebut oleh Imam Ahmad, tuan-tuan, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sebut sabaqal mufridun. Maka orang yang mufrid ni sentiasa ke hadapan. Ya, Nabil ke depan. Dia bukan cici ke belakang. Dia mesti masuk kelas awal. Semayang awal waktu, hafal cepat, faham betul-betul, fokus. Tu sabaqal mufridun. Nabi, sahabat tanya, siapa dia mufridun itu? Nabi kata, az-zakirunallah kathiran wadh-dhakirat. Lelaki dan perempuan yang banyak berzikir. Betul maka hatta dalam sebahagian situasi, zikir itu mengatasi pahala jihad, zikir itu mengatasi banyak amalan lain tuan-tuan. Maka sebab itu dikata sabaqal mufridun. Orang yang mufrid itu, iaitu orang yang banyak berzikir di kalangan lelaki dan perempuan tu, dia sentiasa di hadapan. Ridwan Haikal. Ya, masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Maka saya tuan-tuan dan perempuan yang mungkin baru ikut pengajian saya ni ataupun tak tahu apa, saya ni bergerak atas NGO dakwah dan tarbiyah, iaitu namanya Sahah Syekh Saleh Ja'fari. Saya diamanahkan untuk mengasaskan, membina, menguruskan, membimbing abna dalam Sahah Ja'fari dari sudut zikir, Quran, tarbiyah, dakwah dan sebagainya tuan. Kebajikan semua kita cover lah insya-Allah. Tu Sahah Ja'fari. Ya, dan saya ni memang full time lah dengan Sahah Ja'fari ni. Walaupun saya terlibat dengan Fatwa Negeri Sembilan, dengan pakar panel Syariah Jakim, tapi saya full time dengan Sahah ini tuan-tuan. Dan kami juga memperkenalkan program sijil tarikat tasawuf. Ini saya iklankan. Nanti mohon admin Tuan Saiful untuk masuklah ke iklan tu, kau boleh nak cilok sini kan. Mungkin ada 2-3 orang di kalangan kita ni yang belum kenal apa itu STT, sijil tarikat tasawuf. Dia nak join, nanti dia boleh join lah. Sebab kita akan mulakan kelas pada hari Selasa nanti pukul 9.30. Itu sedikit iklan Saiful tolong masukkan. Mungkin ada yang berminat sebab dia tak tahu kan. Kalau tahu nanti mungkin dia boleh join lah kelas itu tuan-tuan. Taib. Maka penutup daripada 10 ciri itu tuan-tuan, Allah sebutkan mereka ni a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka ni dikurniakan, disediakan bagi mereka maghfirah, keampunan tuan-tuan, dan pahala yang besar. Apa maksudnya? Kata Syekh Wahbah rahimahullahu taala, Allah sediakan mereka itu keampunan. Dengan beramal terampunlah dosa kita. Dengan puasa tadi terhapuslah dosa kita. Dengan zikir, dengan apa tuan-tuan, dengan qunut kita, tunduk patuh kita, bersedekah kita, semua itu menghapuskan dosa kita tuan-tuan. Dan Allah sediakan ganjaran yang paling sempurna, yang paling mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apakah pengajaran? Pengajaran ni pendek aja tuan-tuan. Okey, fiqh dia buat ringkasan. Dia kata Syekh Wahbah di sini, ayat ini mencakupi 10 adab yang Allah perintahkan dengan kita, dan 10 perkara yang disebut pada pagi ini tuan-tuan, yang kita bicarakan pada pagi ini, menghimpunkan usulul Islam. Dari sudut apa? Usul akidah kita, ibadah kita dan akhlak. Maknanya dia cover semua. Islam, iman, ihsan. Kan?
suluk. Dan ini merupakan satu sistem yang membina tuan-tuan, membina bana, ya, untuk kita nak jaga niat, keikhlasan, kejujuran tuan-tuan, maka dihimpunkan di situ kena banyak berzikir, bukan hanya zikir dengan lisan kita, tapi kita zikir tuan-tuan dengan perbuatan kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, semua tu dianggap sebagai zikrullah. Tuan-tuan, maka Allah memulakan ayat 35 ini tuan-tuan, okey, dengan Allah sebut innal muslimina wal muslimat. Lutfi, apa beza muslimin dengan muslimat, Lutfi? Muslimin mudzakkar, muslimat muannas. Okey. Kemudian datang mukminin wal mukminat. Kita pun doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bagus kita doa. Yang hidup pun dapat, yang mati pun dapat. Doa kita, tuan-tuan. Okey. Allah mulakan Islam. Tuan-tuan, alladhi ya'ummul iman wa 'amalul jawarih. Ya, dia mencakupi perkara keimanan, tuan-tuan, dan amalan-amalan yang zahir. Tuan-tuan, kemudian Allah takhsiskan, Allah khususkan pula, Allah sebut pula tuan-tuan tentang iman itu membuktikan kebenaran Islam kita. Barulah diikuti dengan orang yang abid, yang muti', abid yang qanit. Qanit tuan-tuan, iaitu amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi, dalam surah Az-Zumar ada disebut tadi tuan-tuan. Maknanya orang yang ingat Allah, ya tuan-tuan, kenapa? Takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Itu bab lain pula tu, khauf dengan raja'. Ini semua kita belajar tuan-tuan dalam disiplin ilmu tasawuf. InsyaAllah kita akan detailkan dalam pengajian kelas STT kita nanti, insyaAllah. Taib tuan-tuan. Ya, disebutkan pula lagi as-sadiq. Tuan-tuan, dia membenarkan. Ingat tak sahabat Nabi macam mana Allah sebut? Minal mu'minina rijalun sadaqu. Alhamdulillah. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Okey, membenarkan, jujur apa yang mereka janji dengan Allah, nazar mereka disempurnakan, janji mereka disempurnakan. Ini tuan-tuan sahabat. Okey, as-sadiq. Yang paling benar as-sadiqul wa'dil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa tuan-tuan? Was-sabirin, was-sabirat. Orang Melayu kita macam tu lah tuan, nama jamak semua sabirin. Syuhada, itu semua nama jamak tuan-tuan, ya. Sabar, tuan-tuan, dalam mendepani syahwat dia, mengawal nafsu dia, tuan-tuan, ya. Sama ada ketika ar-rakha wa syiddah, senang dan susah. Syukur ke tak syukur, orang mukmin, orang muslim, tuan-tuan, dia beramal. Dia patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Kan, sojuk, ambil wuduk, subuh nak bangun. Kan, lepas subuh, budak-budak tafiz, kena ulang Quran 2 jam. Malas Syekh, ngantuk Syekh. Tak boleh Syekh. Saya dah habis Syekh, saya dah ambil SPM Syekh, saya tak nak. Tuan-tuan kan, malas. Maka kena lawan. Itu kesabaran dalam melakukan ketaatan. Kesabaran dalam mengelak daripada kemaksiatan. Itu semua kena sabar. Tuan-tuan, Taib. Kemudian disebut apa lagi? Khusyuk. Takut. Menghina diri di hadapan Allah Ta'ala. Bersedekah, mutasaddiq, kan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat tadi kan tuan-tuan, orang yang sedekah tak kisah fardu, memang tak ada pilihan, kena bagilah zakat, tapi yang sunat pun dia buat tabung subuh. Ada tuan-tuan dulu masa mula-mula kita buka tabung wakaf RM50 nak beli tanah sahah ni kan, ada cik kat TTDI ni Kampung Ismail lah tuan-tuan, kumpul duit setiap hari jual nasi lemak. Cukup, pergi jumpa saya, Ustaz, ini saya nak sedekah wakaf saya RM50. Tapi bukan orang senang kan, kumpul hari-hari longgokkan duit tu, tapi ingin bersedekah. Tuan-tuan kan, sebab tu dia istilah dia nanti sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham mengatasi 1000 dirham. Syekh, saya tak boleh sedekah banyak-banyak Syekh, projek tak jalan Syekh, ada orang hutang tak bayar Syekh, ni PKP ni Syekh, job tak boleh masuk Syekh, saya dapat bagi 50 yo, saya 30 yo, saya RM5 yo. Tak apa tuan-tuan, ikut kemampuan kita. Sebab tu Nabi kata tadi SAW, RM1 boleh mengatasi RM1000.
Singgit kita tuan-tuan dengan singgit Nelofa tak sama. 100 singgit kita dengan 1000 Nelofa tak sama tuan-tuan. Singgit kita dengan orang jutawan, orang-orang kayangan tuan, kadang-kadang singgit kita lebih bernilai sebab kita ni bagi kadar kemampuan kita. Memang tu yang ada tuan-tuan. Ya, tapi dengan ikhlas. Kan tuan-tuan maka dengan ikhlas. Ya, maka sebab itu sedekah tuan-tuan sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Okey, ini dah ada keluar iklan ya tuan-tuan tolong baca nanti iklan saya tu dalam page TGDS, ada saya perkenalkan sedikit tentang apa maksud STT, Sijil Tarikat Tasawuf. Taib, tuan-tuan baca, nanti tak faham tanya admin, ada nombor telefon tu. Okey, baik. Sedekah. Dan sedekah ni pun satu topik yang cukup luas, bukan sedekah harta je. Sedekah idea. Sedekah sonyum. Tapi bukanlah tuan-tuan suruh sonyum. You nampak akaun tu kan, masuklah akaun tu. Jangan sonyum. You dengan akaun tu tak ada. Tuan-tuan sedekah ni amar ma'ruf nahi mungkar. Sedekah ni dia umum, besar. Saya pagi ni dah bersedekah lah. Malam tadi saya study. Pagi saya sedekah ilmu. Saya sampaikan ilmu ni, insyaAllah dianggap sebagai jariah. Sedekah jariah, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dengar untuk faham, untuk amal, untuk sebarkan. Ini semua sedekah, tuan-tuan, yang besar konsep dia. Puasa. Okey, jaga maruah, jaga kemaluan daripada terjebak dengan zina, dosa-dosa maksiat dan sebagainya. Okey, dan banyak berzikir kepada Allah Taala pada setiap lepas solat pagi dan petang. Maknanya wirid kita lepas solat duduk kejap 5 minit, 10 minit, jangan nak bangun terus. Sekarang ni pula kita tak boleh pergi mana-mana kan. Duduklah berzikir, bacalah Husun ke, Hizib Nawawi ke, Ratib Haddad ke, bacalah setengah juzuk Quran, tuan-tuan. Jadi itu antara kita banyak berzikir selepas solat. Lepas solat itu, dalam solat pun kita zikir, luar solat pun kita berzikir. Dengan asbab luar solat itu, tuan-tuan, zikir lepas solat itu menampung kelemahan, kekurangan zikir dalam atau solat yang kurang khusyuk tadi, tuan-tuan. Dengan zikir akan melengkapkan kesempurnaan solat kita. Zikir selepas solat, tuan-tuan. Jadi tak kisah zikir tu fil madaji', bahasa baring, tuan-tuan, bahasa bangun, kan kita semua ada doa kan. Tuan-tuan dah hafal belum doa ahzab ni? Dah hafal dah. Saya pun sedang cuba beramal lah dengan doa ni, tuan, yang kita dah bagi dah. Apa doa dia, tuan? Ya sarikhal makrubin wa ya mujibal muttarrin ikshif hammi wa ghammi wa karbi. Tuan-tuan pendek je doa tu kan. Itu doa Nabi SAW ketika memohon kekuatan kepada Allah, kemenangan untuk tentera Islam dalam perang Ahzab. Tuan-tuan okey, baik. Qala, tuan-tuan, maka zikir yang banyak dan kelebihan zikir itu, tuan-tuan, besar dalam semua keadaan, tuan-tuan. Dan kalau ikut, tuan-tuan, nak dapat, tadi kita kata nak masuk orang puasa dalam ayat ini, was-saimina was-saimat, puasa Ramadan dan 3 hari setiap bulan. Tak kisah hari putih ke, berturut-turut ke, tak ada masalah. 3 hari setiap bulan tu dah masuk dalam kumpulan saimin was-saimat. Untuk masuk orang yang berzikir banyak, tuan-tuan, maka disebut oleh Imam Mujahid, dia kata apa? Orang itu tidak dikira banyak berzikir kecuali dia kena berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Baru dikira zikir banyak. Berbaring tu makna sebelum lolap tu, tuan-tuan, Ya Latif, Ya Latif, Allahumma bismika ahya wa amut. Bacalah Ya Wadud, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi tu zikir tu sambil baring sebelum lolap. Tuan-tuan kan? Kita berjalan, mandu kereta, buat kereta, tu semua zikir, tuan-tuan. Duduk, baring, kita semua berzikir, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ikut, kita akan kupaslah nanti insya-Allah kelebihan-kelebihan zikir, manaqib orang yang kuat berzikir, tuan, para sufi yang banyak berzikir ni, insya-Allah dia banyak kisah-kisah dia. Dan kalau ikut perkataan sahabat Nabi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, siapa yang qajud keluarga dia bangun malam, semayang 4 rakaat, sekurang-kurang 4, bukan 2, 4 rakaat, maka dia termasuk orang yang banyak berzikir. Maknanya zikir banyak berzikir tu, zikir duduk, baring, tuan-tuan, berdiri, berjalan, semua tu zikir. Dan dia kira banyak zikir tu kena package tambah 4 rakaat tahajud, 4 rakaat waktu malam sembahyang, tuan-tuan, maka dia termasuk dalam kelompok orang yang Allah sebut dalam ayat ini,
wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau ada soalan, saya bagi masa sikit. Kita awal lagi sini. Oh, boleh. 2-3 minit saya tunggu. Kalau ada soalan saya akan jawab. Sebab apa tuan-tuan, insya-Allah esok kita akan masuk kepada Sayyidina Zaid bin Harisah dan juga pada isterinya Sayyidah Zainab binti Jahash. Yang akhirnya Sayyidah Zainab ini dia minat dengan Nabi SAW. Dia ingat Nabi pinang tu untuk dia. Rupanya Nabi pinang untuk Sayyidina Zaid. Dan dia merasakan Sayyidah Zainab binti Jahash ini tuan. Ini esoknya ni kita intro dulu, kita bagi mukadimah dulu, ya. Sayyidah Zainab rasa dia tak setaraf, tak sekufu dengan Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ni bawah, dia lebih atas. Dia tak sekufu dengan Sayyidina Zaid, maka dia tak berapa setujulah dengan pinangan Nabi untuk Sayyidina Zaid tu, sebab dia ingat Nabi pinang untuk Nabi. Tuan-tuan ya, itu insya-Allah kita akan bahaskan esok. Dan nama Zaid itulah satu-satunya nama yang termaktub dalam Quran. Tuan-tuan, Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Okey. Saya tunggu 1 minit kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan ya kita dapat istiqamah. Saya kira-kira dalam 10-12 slot lagi boleh selesailah suratul Ahzab. Dan tuan-tuan, kalau masjid surau tak buka-buka ni, saya pun insya-Allah lah saya akan stay lah setiap subuh lah saya duduk kat meja ni meja ini belakang ni tahlil khusus. Rak kitab saya ni tuan-tuan, library ni, pejabat ni semua merangkaplah studio saya ni tuan-tuan ini semua sebahagiannya merupakan infak daripada orang ramai. Haji Rahman, semua dulu Haji Rahman, jangan takut, bawa kawan ramai, pilot tu bawa sekali tuan-tuan jadi maknanya insya-Allah tengah memikirkan juga tuan. Kalau di surah Qudwah tadi, saya fikir lepas surah Yusuf, saya nak baca surah Maryam. Tapi kita di sini nanti, lepas suratul Ahzab, saya tengah fikir-fikirkan apa surah nak baca lagi lepas ni. Ya, insya-Allah, tuan-tuan mungkin saya pun akan nanti cuba tengok-tengok lah siapa yang nak taja kelas. Tak payah buka dalam grup ni. Kita taja personal je nanti. Maksudnya yang apa-apa yang online wakaf tu masuk ke Sahar teruslah. Ya, kita akan cari tajaan untuk kuliah online insya-Allah tuan-tuan jadi saya kira alhamdulillah tuan-tuan pun pagi ni tak ada soalan. Okey, kita jumpa. Terima kasih semua yang bersama. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat sedikit perkongsian saya pada pagi ni untuk diri saya pertama ni dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ajino, semua para abna, para akhwat, para pengkhidmat, kata Kak Maznah, penaja, jazakumullah khairan ya. Okey, barakallahu fikum. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih Bang Syafi'i yang berada di benua India sana, bekerja di India tapi masih istiqamah alhamdulillah mengikuti pengajian kita. Okey, anak-anak semua yang baru masuk, cuba tengok kembali rancangan yang kita telah mulakan 7.30, bukan 8.30, 7.30. Okey, terima kasih. Muhammad Aqil, Puncak Alam semua. Allahu a'lam bissawab.